rayuan saya mewakili ramai hamba-hamba tuanku baginda Yang di-Pertuan Agong, rayuan saya kepada Yang di-Pertuan Agong selepas mendengar perutusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan selepas saya habis melafazkan rayuan saya akan memberi satu pesanan ringkas kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dengar baik-baik ya, kepada saudara-saudari, kepada Yang di-Pertuan Agong, dengan saya merendah diri menyusun 10 jari. Saya merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam, selaku payung kebesaran yang kita amat sanjungi, amat hormati, Baginda yang diterima sebagai Raja Rakyat, berjiwa rakyat. Saya merayu selaku Ketua Agama Islam untuk menasihati Perdana Menteri Malaysia yang Tan Sri Muhyiddin Yassin agar meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri berkuat kuasa serta-merta. Rakyat tengah seksa atas pelbagai sebab, disebabkan kewujudan Muhyiddin yang secara langsung terlibat dalam satu konspirasi untuk mencuri kerajaan secara tidak demokratik menerusi pintu belakang. Ini telah menjurus kepada langkah Sheraton dan kemudian pelbagai langkah lagi dalam pada rakyat merana hidup seksa disebabkan wabak Covid. Pelbagai langkah lagi untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan negeri menerusi pintu belakang. Di bawah pentadbiran Muhyiddin, ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri bermaharaja lela. Di bawah pentadbiran Muhyiddin, berlaku satu usaha untuk menjatuhkan satu kerajaan demokratik yang dipilih secara demokratik oleh rakyat, oleh hamba-hamba tuanku di Sabah, sehingga menjurus kepada pilihan raya negeri. Dan kemudian berlaku penipuan-penipuan oleh pihak kerajaan Muhyiddin. Kononnya ini adalah semuanya salah Syafiq Abdal kerana bubar dun negeri. Di bawah kerajaan Muhyiddin, di bawah pentadbiran Muhyiddin, ahli-ahli parlimen serta menteri-menteri melakukan pelbagai kesalahan yang tidak boleh diterima, malah ada yang melanggar peruntukan perlembagaan dan secara tidak langsung dan langsung merupakan penghinaan kepada raja berperlembagaan, iaitu contohnya ada ahli parlimen yang menghina mereka yang beragama Kristian dengan mengeluarkan kata-kata yang menurut Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dikatakan. Dan ada juga ahli-ahli menteri yang melanggar SOP, tetapi parti yang diwakilinya, pemimpin-pemimpin siap putar belik agama, malah memetik dalil, menjadikannya hero, mencemari agama Islam, ancaman kepada agama Islam, agama bangsa dan negara. Dan daripada bertaubat, menteri itu esoknya mengeluarkan satu kenyataan yang salah. Walaupun saya beragama Islam, tetapi saya tahu bahawa Perlembagaan Persekutuan tidak ada termaktub di mana minoriti dari segi agama, iaitu non-Muslim, wajib mendengar segala apa yang dikehendaki oleh majoriti dari segi agama, iaitu Muslim. Dan menteri ini terus-menerus merajalela. Kejadian-kejadian ini termasuklah percakaran antara pemimpin-pemimpin Melayu Islam hingga undi Melayu Islam dan Bumiputera Muslim berpecah. Pergelutan kuasa yang amat jelas. Hamba-hamba tuanku di mana-mana boleh lihat dan sedang bercakap berkenaan dengan perkara ini, malah bertanya mengapa tuanku tidak mengawak langkah untuk menasihati Perdana Menteri kerana terkhilaf, terpesong akidahnya. Ya, bercakaran, melakukan segala apa yang tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang bergelar pemimpin Melayu Islam. Ya, ini secara tidak langsung memperlekeh kebijaksanaan rakyat jelata. Ya, bergelut, bergaduh, menipu rakyat dengan pelbagai cara, dengan putar belik kenyataan, hakikat. Ya, menghukum rakyat. Rakyat, orang awam, kesalahan kecil seperti tidak letak topeng muka dengan cara yang betul, dikenakan denda. Ramai dah dikenakan denda, pelbagai denda, diheret ke mahkamah, ditahan dan sebagainya, dah habis jalani hukuman. Menteri-menteri, ahli-ahli parlimen yang melanggar SOP di Sabah sekalipun, di video-video yang boleh dilihat dengan jelas, pelbagai tingkah laku
mereka yang tidak menurut SOP seolah-olah memberi satu mesej kepada rakyat bahawa kami berkuasa, jadi kami berhak melakukan apa sahaja, awak semua hamba kita, jadi awak ikut turuti apa yang kita nak, kalau tidak saya hukum. Ini adalah kerajaan pembuli, ini adalah kerajaan kuku besi, ini adalah kerajaan yang tidak bertanggungjawab, tidak Islamik, ini adalah kerajaan yang terpesong akidah, ini adalah kerajaan yang tidak dikendaki rakyat. Lebih besar, paling besar ancamannya terhadap agama, bangsa dan negara tidak pernah terjadi di negara ini sebelum ini. Kita tidak memerlukan kerajaan ini. Kerajaan yang lepas 100 kali lebih baik daripada kerajaan ini. Dan ini adalah satu konspirasi. Banyak perkara yang dilakukan melibatkan puak-puak tertentu dalam UMNO dengan Muhyiddin, dengan puak PAS sekalipun. Yang saya heran, PAS dah label diri dia sebagai parti Islam. Itu pun dah tersasar sebenarnya. Apabila anda label diri kau sebagai Islam, keislaman seorang itu adalah daripada tingkah laku dia, adalah daripada kepimpinan dia, bukannya hang label sendiri awak Islam. Maknanya secara tidak langsung PAS dah beritahu bahawa mereka lebih Islamik daripada orang lain, ya, melabelkan diri sendiri. Tapi yang saya heran, mereka boleh duduk diam sambil semua ni berlaku, ya, dan menggelarkan diri mereka Islamik. Ini meresahkan rakyat, menimbulkan suasana tegang. Apabila saya mendengar perutusan yang Muhyiddin hari ini, saya naik marah, ramai naik marah. Duduk dalam kedai kopi, orang yang tengok naik marah. Mereka meluat. Sekejap lagi saya ada pesanan untuk Muhyiddin. Saya merayu kepada tuanku untuk mendengar pesanan saya kepada Muhyiddin berhubung dengan perutusan dia. Ya, perutusan dia yang dia tak langsung nak menunjukkan sikap merendah diri dan insaf, malah secara tidak langsung mengugut rakyat lagi, menakut-nakutkan rakyat lagi. Ini adalah kepimpinan yang sudah jauh terpesong. Pelabur-pelabur pun dah takut. Negara tuanku sudah tenat. Rakyat tuanku sudah berasa sesak nafas. Pada mereka merana hidup sempit, pelbagai dugaan disebabkan wabak Covid, peniaga-peniaga yang bankrupt disebabkan wabak Covid, menteri-menteri ahli parlimen menggunakan dana milik negara, milik rakyat untuk mengayakan diri masing-masing dengan pemberian jawatan agar Muhyiddin dapat mengekalkan majoriti tipis yang diperolehinya. Saya merayu susun 10 jari. Saya sanggup menghadap tuanku. Saya sanggup menghadap tuanku. Di mana saya akan merayu, saya akan melutut depan tuanku. Mintalah tuanku sekurang-kurangnya menasihati Tan Sri Muhyiddin Yassin agar berundur. Apabila Tuan Sri Muhyiddin Yassin berundur dan tuanku membuat pelantikan seorang Perdana Menteri baru, ini tidak akan menaikkan statistik Covid. Tak ada kaitan. Jadi tuanku, negara kita tenat. Saya merayu, saya susun 10 jari sebagai hamba tuanku yang amat sanjungi tuanku, yang percaya bahawa tuanku ini adalah raja berjiwa rakyat. Tolonglah hentikan kegilaan puak Muhyiddin ini yang bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu dalam UMNO. Tolonglah hentikan perkara ni. Di luar, rakyat dah tenat. Rakyat dah tidak tahan dengan gelagat ini. Terima kasih tuanku. Daulat tuanku. Saya amat-amat menyanjungi tuanku. Patut berharap rayuan saya diterima oleh tuanku dan patut diberi peluang untuk menghadap tuanku bagi memperjelaskan perkara ini dengan lebih terperinci. Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya ada satu saja pesanan. Boleh tak kau tolong jangan gelar diri anda Abah lagi. Tolong jangan hina Abah saya. Tolong jangan hina rakyat Malaysia. Jangan label diri anda sebagai Abah. Tolong jangan hina Abah saya. Tolonglah, saya merayu kepada Tan Sri Muhyiddin, saya merayu kepada Tan Sri, jangan gelar Tan Sri Abah saya, jangan hina Abah saya. Tan Sri tidak layak dari kacamata saya untuk bergelar Abah. Kalau ada yang nak gelar itu, biarkan mereka. Jangan hina Abah saya. Dan jangan hukum saya kerana mengatakan ni, kerana ini hak saya.
Dan kalau andai kata Tan Sri tak suka saya, nak hukum saya, hukumlah. Biar satu Malaysia lihat dan nilai. Saya tidak akan berganjak daripada landasan kebenaran dan tanggungjawab saya untuk menegakkan kebenaran, untuk bersuara. Saya dah beritahu video-video saya ni pendapat peribadi saya dan saya tidak paksa siapa untuk mempercayainya. Tetapi jangan hina abah saya. Janganlah, tolong Tan Sri. Tolonglah, saya rayu. Jangan guna perkataan abah. Awak bukan abah saya. Saya tak terima awak sebagai abah saya. Tolonglah ya. Itu sahaja yang saya akan katakan kepada Tan Sri.